Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada tajuk sukatan membulat. Okey, untuk trial Kedah 2021 lah. Okey. Jadi kita tengok dulu soalan. Dia kata rajah 11 menunjukkan sektor ACDE berpusat A. Okey, so ACDE yang mana? So yang di sana lah. Okey, sektor ACDE yang berpusat pada A. Okey, dan sektor OABC yang berpusat pada O. So OABC yang mana? Yang this one pula, yang besar ni. Dia bukan this one. This one. Yang tadi segitiga ini dia yang berpusat pada O. Okey, and then dia kata diberi OA adalah 13 cm. So OA yang mana? OA yang this one, yang panjang ni panjang ni dia kata 13 cm, and then dia kata AC ialah 8.89. so AC adalah 8.899. okey, 8.89. okey, di mana sekejap 8.89 ni yang saya warnakan biru ni panjangnya samalah. Alright. So dia suruh cari untuk soalan A Untuk soalan A dia suruh cari sudut OAC dalam radian. Sekejap kita highlightkan dulu sudut OAC dalam radian. So sudut OAC maksudnya dia suruh cari sudut yang mana? Dia suruh cari sudut yang this one. Okey, dia suruh cari yang that one lah. Okey. So untuk soalan A, idealnya macam mana yang kita nak cari adalah, okey, kita kena faham dalam soalan sukatan membulat in this one, it consists of 3 bentuk. Yang pertama adalah sektor yang besar. Okey, sektor yang besar yang OBCE ni, yang OBCO ni. Okey, ini sektor yang besar. Okey, yang kedua adalah yang kecil ni pula, sektor yang kecil ni. Okey, yang ketiga it consists of segitiga. Okey, and fakta untuk segitiga ni, apa yang awak kena faham adalah segitiga yang this one, kakinya adalah sama. Maksud sama apa dia? Maksudnya dekat sini adalah OA adalah sama dengan panjang AC. Bukan AC, OC silap tak. OA sama dengan OC. Yang ini panjangnya berapa? 13. Okey. So OC panjangnya sama 13. So bila segitiga sama kaki, sudut yang ini yang saya colourkan warna biru ni, dua-dua ni nilainya sama. Okey, dua-dua tu nilainya sama. Jadi untuk nak cari nilai yang A ini sahaja, apa yang kita kena buat? Sudut segitiga kita tahu dalamnya adalah 180. Tolakkan dengan sudut yang kita dah ada kat sini 40. Tolakkan dengan 40. Kita kena bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dekat sini nilainya this one dengan this one nilainya sama, tapi kita nak nilai satu sahaja. So that's why awak kena bahagi 2. So bila awak dah bahagi 2, awak dapatlah nilai untuk sudut yang ini. Okay, yang this one. Bila dah dapat sudut yang that one, awak cari pula untuk tukarkan kepada radian. So itu adalah ideanya lah. Okay, jadi kita buat pula jalan kerjanya untuk soalan A. So untuk soalan A, apa yang awak boleh buat adalah yang pertama 180 darjah tolakkan dengan 40 darjah bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan 2. Maka awak akan dapat, awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya adalah 70 darjah. Dan 70 ini adalah nilai untuk sudut apa? Sudut OAC. Okey.
Lepas awak dah dapat 70 darjah, seterusnya awak kena convert kepada radian. In order untuk awak convert radian, awak kena buat apa? 70 darjah ni awak kena darabkan dengan pi per 180. Tapi awak tengok dalam soalan nilai pi ni dia dah kata gunakan 3.142. So awak tak boleh gunakan pi per 180, tapi awak kena convert pi ni kepada 3.142. Okey, kena bergantung kepada soalan lah. Kalau dia suruh gunakan 3.142, kena ganti. Kalau tak, awak gunakan pi sahaja yang dalam kalkulator. So 70 darabkan dengan 3.142 perkan dengan 180 darjah. Kita tekan pula kalkulator, maka awak akan dapat nilainya adalah 1.2218 radian. Dekat sini saya ambil 4 tempat perpuluhan lah. So awak akan dapat jawapannya 1.2218. Dan awak tengok markah kat sini 2 markah. Jadi 2 markah awak dapat daripada mana? Okey, jawapan akhir berserta dengan unit yang betul, iaitu radian 1 markah. Awak dapat 70 ni tadi 1 markah. Okey. So itu untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B pula. Soalan B disuruh hitungkan perimeter dalam sentimeter untuk sektor ACDE. Okey. So yang atas ni saya padam dulu sebab saya tak nak awak keliru. Okey. Jadi dia minta untuk apa? Dia minta untuk sektor ACDE. ACDE. Okey, dia minta perimeter yang that one. Okey, jadi untuk nak cari perimeter, awak kena faham maksud perimeter apa dia? Maksud perimeter adalah keliling. Okey, tambah keliling, panjang dia lah. Maksudnya dekat sini, untuk nak cari nilai perimeter, apa yang awak kena buat, ideanya adalah panjang AC, okey, tambahkan dengan panjang lengkuk CDE. Okey, yang this one. Okey, tambahkan dengan panjang apa? Panjang AE ni. Panjang AE. Tapi kalau awak perhatikan, tambah yang kedua, tambah yang ketiga. Tapi kalau awak perhatikan dekat sini, nilai AC dan nilai AE kita dah ada. Berapa? Iaitu 8.89 yang this one. Okey. Tapi nilai panjang yang sini kita tak ada. Okey, panjang sektor ni kita tak ada. Lengkuk, panjang lengkuk. Okey, jadi nak cari panjang lengkuk, kat sini tadi sudut kita dah dapat, betul? Sudut tadi kita dah dapat. So kita boleh gunakan formula S sama dengan J theta. Di mana theta tu nanti kita kena tukar kepada radian lah. Di mana kita dah already tukar untuk soalan A tadi, terus boleh masukkan dalam formula. Okey, jadi untuk soalan B. Okey, so untuk soalan B, awak nak cari apa? Awak nak cari perimeter, betul? So tulis dulu idea awak nak cari apa? Awak nak cari perimeter. So in order untuk nak cari perimeter, awak kena buat apa? Panjang AC, okay, tambahkan dengan lengkuk CDE, panjang tambahkan pula dengan panjang AE. Okey, jadi panjang untuk AC berapa? Panjang untuk AC tadi kita dapat 8.89. Tambahkan dengan lengkuk CDE. CDE tadi formulanya adalah J theta. So nilai J yang awak dapat dekat situ berapa? Awak dapat nilai J adalah 8.89. Darabkan dengan nilai theta, iaitu ini radian yang awak dapat dekat soalan A tadi, iaitu 1.2218, tutupkan kurungan. So untuk CDE dah selesai, tambah dengan AE sama dengan AC tadi, iaitu 8.89, maka awak akan dapat this one. Tekanlah kalkulator, maka jawapan akhir awak akan dapat berapa? Jawapan akhir awak akan dapat, okay, awak akan dapat 28.6418
sentimeter. Okey, ini jawapan akhir awak untuk soalan B. Okey, jadi kalau tengok markah kat sini dia bagi 3 markah. Okey, jadi markah yang pertama jawapan akhir berserta unit yang betul 1 markah. Okey. And then awak buat penambahan AC dan AE ni, awak akan dapat 1 lagi markah. Awak buat yang this one, awak dapat 1 markah. Untuk yang panjang apa ni tadi? Panjang lengkuk CDE tadi, awak dapat 1 markah. Allah, saya terpadam tak? Sekejap darabkan dengan 1.122. So dekat sini 1 markah. So dapat dah 3 markah. Alright. Okey, itu untuk soalan B. Selesai. Kita pergi kepada soalan C pula. Okey, tapi untuk soalan C nanti saya nak buat dekat page sebelah page yang bawah ni pula. Okey, sebab dia jalan kerja dia a bit panjang sedikit. Okey, jadi untuk soalan C dia suruh hitungkan luas in centimeter cube rantau yang berlorik. Alright. Okey, so diminta panjang untuk rantau berlorik. So idea kita apa dia? Apa idea kita? Idea yang kita boleh dapatkan untuk kita nak dapatkan luas rantau berlorik adalah, okey, kita cari dulu luas untuk sektor ACDE. Okey, cari luas sektor ACDE and then kita tambahkan dengan luas tembereng garis yang this one. Itu idea besar kita. Okey, rangka awal kita. Okey, nak dapatkan luas rantau berlorik, kita gunakan sektor ACDE tambahkan dengan sektor luas tembereng garis. Okey, ini nama dia luas tembereng garis Okey. So saya buat dekat sini, dekat page bawah ni. So untuk soalan C, kita nak cari apa? Kita nak cari luas rantau berlorik. So nak cari luas rantau berlorik tadi, kita kata rangkanya apa dia? Kita kena cari luas sektor apa? Luas sektor ACDE. Lepas tu kita kena tambahkan dengan luas apa? Luas tembereng. Ini adalah idea kasar kita lah. Okey, luas tembereng. Ini idea kasar kita. So, sekarang ni kita kena cari dulu nilai luas ACDE dan cari dulu luas tembereng. Okey, kita buat one by one. So, nak cari luas sektor ACDE. Okey, kita nak cari luas ACDE, iaitu luas sektor. Luas sektor guna formula apa? 1/2 J square theta, betul? So 1/2. So jejari untuk ACDE apa dia? Jejari dia dekat sini tadi adalah 8.89. So 1/2 okey, darabkan dengan 8.89 kuasa 2 darabkan dengan nilai theta yang awak dah buat dekat soalan A tadi. Ini apa? Dalam radian tadi 1.2218. Okey, awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat nilainya adalah 48.2807. Kat sini saya ambil 4 tempat perpuluhan lah. So awak akan dapat ini jawapan dia untuk luas ACDE. Okey, luas ACDE dah settle. Okey, yang this one settle lah. Kena cari luas tembereng pula. Nak cari luas tembereng, okey, sekarang kita nak cari luas tembereng pula nak cari luas tembereng. Nak cari luas tembereng pula macam mana? Nak cari luas tembereng, tengok tembereng kita yang mana? Okey, sekejap So tembereng kita yang mana? Tembereng kita yang hujung ni. Okey, yang hujung ni. So nak cari yang hujung ni macam mana ideanya? Ideanya adalah kita buat apa dia? Luas
OBC ni, luas sektor OBC ni tolakkan dengan luas segitiga OAC. Tolakkan dengan yang this one, maka awak akan dapat yang tembeling. Jadi ideanya adalah luas sektor apa ni? Luas sektor OABC OABC, okey, tolakkan dengan luas segitiga. Tolakkan dengan luas segitiga apa? Segitiga ABC. Okey, di mana luas OABC ni adalah luas sektor lah, menggunakan formula yang sama, yang ni half J square theta. So 1/2. Dia jari kita berapa? Dia jari kita ambil yang besar ni tadi, di mana dalam soalan dia dah bagi nilainya berapa? 13. So darabkan dengan 13 kuasa 2, darabkan dengan theta. Theta awak berapa? Theta awak 40 darjah, tapi kena tukar kepada radian. Nak tukar kepada radian macam mana? Okey, ni kita buat kurungan besar. So 40 darjah nak tukar kepada radian, awak kena darabkan dengan pi per 180. Pi tadi disuruh guna 3.142 per 180. Tutup kurungan. Okey, ini selesai untuk luas sektor OABC. Sekarang ni luas ABC pula. Nak tolakkan dengan luas ABC, kita boleh guna formula apa ni? Kita boleh gunakan formula hukum cosinus, di mana kita gunakan pemahaman untuk kangkang. Pahaman kangkang. Macam mana kangkang? Okey, ni lah kau kangkang macam ni. Contohlah orang kan. Ni ada orang ni kepala dia. Ni kaki, ni tangan. Okey. So kaki dia yang pertama kat sini panjangnya 13. Kaki dia yang kedua dekat sini pun 13. Dia kangkang berapa darjah? 40. So gunakan hukum cosinus. So hukum cosinus awak akan dapat berapa? Awak akan dapat macam mana? Dia suruh cari luas ABC kan. Okay, luas ABC awak gunakan formula luas lah untuk penyelesaian segitiga. So 1/2 darabkan dengan panjang kaki yang pertama berapa? 13. Panjang kaki yang kedua pun 13. Okey, darabkan dengan sin kangkang. Kangkang dia berapa tadi? Sudut dia iaitu 40. So 1/2 darabkan dengan AB sin C lah. So 1/2 darab kaki, darab kangkang. Darab sin kangkang. Pemahaman dia pelik sikit lah, tapi mudah untuk awak nak faham. Okey, so awak dah dapat macam ni. Awak tekan kalkulator. Tekan. Awak akan dapat jawapan awak berapa? Awak akan dapat jawapan awak dekat sini adalah 4.6842 cm persegi. Ini jawapan yang awak akan dapat untuk luas tembeling. Okey, sekarang ni luas ACDE dah ada, luas tembeling dah ada. Yang tinggal cari luas rantau berlorik. So gunakan balik formula yang besar ni tadi. Okey, sekejap So gunakan balik formula yang besar ni tadi. Kita bawa pergi bawah pula. Okey, so luas ACDE tadi kita dapat berapa? Luas ACDE tadi kita dapat 48.2807. Tolakkan dengan luas tembeling tadi kita dapat 4.684. Maaf saya batuk. 42. So tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir adalah 52 tambah bukan tolak, 52.9649 cm persegi. Ingat letakkan unit yang betul. So ini adalah jawapan akhir awak. Alright, so kita tengok markah kat sini besar 5 markah. So datang mana 5 markah ni? Yang pertama
Yang pertama, okey, awak buat penggantian kat sini. Okey, penggantian kat sini awak dapat 1 markah. Jawapan akhir berserta unit yang betul awak dapat 1 markah. Okey, kat situ dah 2 markah, lagi 3 markah awak dapat daripada mana? Okey, luas tembiring ni 1 markah, awak buat penggantian ni 1 markah, luas ACDE ni 1 markah. So dapatlah 5 markah dekat sini. Alright. So setakat ini sahaja video kita untuk soalan trial Kedah 2021. So dekat sini awak dah dapat 10 markah lah untuk kertas paper 2. Okey, jadi kita akan jumpa dalam video yang akan datang pula.